daripada UC yang akan diberikan kepada viewer kita di saluran TikTok dan juga YouTube. Anda boleh mula untuk mengira. Kalau saya terlepas, anda boleh count lah Untuk J je, saya boleh. Saya immune. Baik. Kemasukan untuk pasukan Rexecum Kion. Aku dah lupa apa maksud RRQ Rexecum pada terus masuk dalam permainan kita sebenarnya. ya. Bagus pihak VSPO. Satu remake pun tak ada. Dah sebut. Tak saya percaya dengan skill mereka. Baik. Ya. Saya M+ juga kita menggunakan telefon berkuasa tinggi. Baik, benar. Saya bersetuju mengenai perkara tersebut. Dan itu adalah pengkalan askar Sosnoska baru saja dilepasi oleh kapal terbang ini. Masih bermain permainan itu. Sangat menyai RM1 anda. Baik. Mancis ke-8 daripada 18 yang akan dimainkan. Akan pergi ke bandar Georgiopol. Garis penerbangan ini memaparkan. Sikit aja lagi. Aku macam di conference dekat flight path. Tapi tak apa. Garis penerbangan. Anda hari ini akan belajar banyak perkataan-perkataan baru. Saya pun sebenarnya akan belajar banyak perkataan-perkataan yang baru. Aku memang guna... Aku nak tanya soalan sebenarnya. Baik. So kita masa casting grand final tu kita kena, of course kau kena berpuasa kan. Tapi casting kadang-kadang perlukan tenaga yang banyak. Dan tiba-tiba kalau kau senap hitam ke apa benda semua tu, kau tak boleh ambil puasa awal untuk replace hari tu ke? Tak boleh. Tak boleh. Memang perlu on time dia lah. Kalau digantikan selepas bulan Ramadan. Oh, dia selepas. Oh, dia tak boleh macam dia bukan awal. Sebelum. Okay. Dia selepas. Pada waktu ini walaupun Geekfam akan turun ke tempat biasa mereka, tapi ada perlawanan akan berlaku di antara NKT dan Euro Lions. Euro Lions akan dapatkan senjata. Terlebih dahulu nampak satu player daripada NKT jauh sedikit daripada rakan-rakan yang lain. Yal! Map code mereka. Terakam mereka boleh perform dekat sini. Meratakan 4 orang ini nampakkan mata awal. Malang untuk salah satu daripada player. Beliau hanya mempunyai pistol inspector. Revolver biasa Magnum tu kan. Tu dia. Crit. Allah! Last hit tu.
blok pintu, menghalang pintu itu daripada dibuka. Gosu akan menggunakan hanya bandage saja waktu ini. Crit VIP diharapkan ada rakan-rakan yang sudah datang. Tapi mereka buat splitting macam mana ni? Macam mana mereka mengasingkan diri sama sendiri? Seorang kena kepung dengan flash, seorang kena kepung dengan ni. Yang paling menariknya, kenapa yang boom 4 orang turun rumah air? Kan? Dia tak pernah melihat 4 orang turun di rumah air macam gini. Ya. Ini perkara yang agak menarik. Dulu masa Orange Rock turun sini pun sentiasa kita nampak scout akan bawa kereta. Ya. Pergi jalan dan sebagainya. Rasanya mereka mungkin mau ada informasi bahawa kat sini ada satu orang je loot. Kalau kita turun kat sini, mungkin kita boleh dapatkan satu mata awal dan kita boleh bermain daripada kawasan itu. Ataupun tadi kita lihatkan garis penerbangan dan juga circle tu kan. Tapi kat sini Fancy akan terbakar sedikit. Malang. Sekali lagi shotgun menjadi masalah bagi Crit. 2 orang terbunuh, dua-duanya pun ada senapang patah. Okey, long ini akan diambil untuk melarikan diri daripada kawasan ini setelah membaling satu grenade. Cui menjadi antara yang terakhir dalam pasukan ini bersama dengan Voke. Crit VIP di dalam masalah yang besar atas clashing ataupun pelanggaran yang berlaku di antara 2 tempat pendaratan yang berbeza, iaitu satu terjumpa dengan flash, satu lagi terjumpa dengan boom. Bukan satu pembukaan yang baik untuk mana-mana. Pasukan Malaysia hampir nampak macam tepat tetapi tidak kena pada tempat yang AKT duduk itu. Pemahaman Yal sekarang ini ke atas game ni cukup baik. Menegakkan diri dengan begitu mudah sekali tanpa kecederaan langsung. Satu titik pun tak diambil. Mereka sudah pun sampai ke compound untuk mereka mula untuk bermain dengan lebih agresif. Tapi kedudukan GOAT ini lebih kurang sama seperti apa yang Jimmy lakukan. So mungkin lebih kepada siapa lihat siapa. Kalau Jimmy dapat informasi tersebut, dia boleh berikan informasi itu pada rakan-rakan. Jangan main belah sini. Sebab ada satu orang yang boleh cover fire. Baik. Dan sebaliknya boleh berlaku juga kalau player... Oi! Leon bagi salam dulu di situ. Tapi itu dia, Olio sudah membuka terlebih dahulu. GOT akan dijatuhkan, dibunuh secara langsung. Leon, buka pintu Leon. Oh wow. Kemas permainan Yal. Dapat satu lagi. Betul-betul pandai lah. Yal ni memancing seorang dekat depan pintu. Kena scam. Mak saya selalu cakap, jangan makan, jangan main dengan makanan anda. Betul-betul dimainkan siap di sini. Member Leon tu tunggu je kat situ. Ya, tiba-tiba ada orang kat belakang. Triple F. Oh. Ingatkan grenade tadi. Smoke. Triple F menembak tapi tidak kena sasaran. Yal, permainan kemas mereka akan diteruskan pada ketika ini. Triple F akan dilepaskan kiri dan kanan, tapi number advantage ada pada Yal pada waktu dia gerik sampai. Boom. Ui, cantik lah dia main ni. Betul-betul sangat-sangat cantik. Spider-10 dan satu saja member yang tinggal ada shotgun saja untuk mereka. 3 orang masuk ke dalam rumah ini. Cuba dengan Vector, tapi diorang betul-betul akan sampai dahaga. Tapi Void akan juga muncul dekat dengan pasukan Yal. Ini sangat-sangat bahaya. Oh, nasib baik Jimmy dah naikkan. Kena juga. Void terlalu lama main kat sini. Ya, kena cepat-cepat settlekan sebenarnya. Kan ada look terkena kuisan damage agak tinggi. Kena fallback sedikit. Rasanya Jimmy sukar untuk diselamatkan pada waktu ini. RRQ pun dapat. RRQ sudah pun sampai. RRQ dapat Void pula. Ini seperti apa tu nama dia, bangun makan ikan, ikan makan katak. Ya, betul. Satu kitaran hidup, circle of life sedang berlaku sekarang ni. Tapi Yal masih lagi belum habis masalah mereka. Mereka masih lagi kena menyelesaikan masalah dinamakan NKT sebelum boleh untuk melakukan apa-apa serangan ataupun balas kembali kepada RRQ mahupun pasukan Void. Wow. Itu lagi balingan melencong. Dia baling apa? Dia baling Molotov ke? Utility, tapi tak tahu apa benda yang dia baling. Smoke. Okay, satu lagi smoke dia baling. Itulah sound effect yang saya buat tadi. Asap dibaling, kenaikan dilakukan tapi mereka ada 2 angle. Tapi terlalu bijak permainan daripada Yal. Dua-dua dia cover pada waktu yang sama. 4 mata penyingkiran, hilang 1 dalam proses tapi itu pun terpati oleh 8 player lain. Oh ya, betul. Daripada RRQ dan juga Void. Memang satu masalah betul untuk Yal, tapi kedua-dua Void dan juga RRQ akan menarik diri daripada kawasan ini mungkin. Snake masih lagi ada, Jimmy apa boleh buat, dia sudah terperangkap. Dialah orang yang terperangkap di bahagian luar tersebut.
Tapi 4 markah yang begitu berharga sekali untuk YAL masih lagi meneruskan ketekalan ataupun konsisten permainan mereka di dalam Erangel. Cuma untuk mendapatkan win-win chicken ini tu mungkin sedikit sukar tetapi tidak mustahil kerana mereka ada 3 orang untuk diguna pakai. RRQ pun tak rasa mereka akan duduk di sini terlalu lama kalau mereka ada opportunity ataupun peluang mendapatkan lebih banyak markah di tempat-tempat yang lain. Ya, benar sekali. Dan RRQ kalau mereka nak pergi langgar, aku rasa dia orang akan fikir 2 kali juga. Mereka tahu kekuatan YAL dekat map ini. Sebab itu mereka tidak terlalu berani untuk push ke atas compound dipegang oleh YAL disebab mereka tinggal 3. 3 itu seperti 30 orang. 15 tim, 55 orang masih lagi hidup. Linux sekarang ditunjukkan beranda bom menekan Yudu-O2. Scouting cuba untuk dilakukan. Dia berjaya untuk bergerak keluar daripada kawasan bahaya. Tapi pelanggaran cuba akan dilakukan sekarang ini. 2 kenderaan akan dihantar ke depan. Yami drive-by akan mendapatkan 1 terlebih dahulu. Bagi ada juga untuk mereka ambil pada ketika ini. UIO2 Abi akan dijatuhkan secara kekal. Tapi ada masalah dekat sini sekarang ni. Masalahnya ialah hard shift baru saja berlaku. Di mana Pygmy akan mendapatkan tempat yang terbaik sekarang ni. Satu circle, satu bulatan. Semalam kita baru saja mengatakan ada perubahan yang baru saja berlaku di mana circle memang tak pergi ke pulau langsung. Dia pergi ke tempat yang rare ataupun tempat yang jarang berlaku iaitu di bahagian atas di Yasnaya, di bandar bahagian-bahagian atas. Hari ini pula kejutan berlaku lagi. Vampire akan letak tangan atas kepala. Sebab mereka antara tim yang tidak menyukai hard shift ini. Tapi mereka akan berjaya dapatkan 1 dan turun ke bawah, tak sempat untuk menembak, berjaya untuk menjatuhkan Damrud dan juga Aizen. Gig nampaknya satu lagi game yang tidak akan menjadi untuk mereka, tapi mereka perlukan mata je. Oh ya. Kalau berterusan sebegini memang akan menjumpai mereka pada hari Sabtu lah untuk Gig. Dan Gig adalah satu-satunya pasukan yang antaralah pasukan yang dia dah main 2 minggu di dalam Super Sunday. Tetapi terbukti diperlukan 3 minggu sebenarnya untuk main. Ada pasukan yang macam kalau Semnan, kalau mereka tak lepas ke Super Sunday pada Ahad ini pun rasanya macam peluang mereka untuk pergi ke Grand Finals tu masih lagi ada. Terlalu besar. Tapi pada ketika ini, Gig bukan sahaja kena maintain mata untuk Sunday secara langsung. Kalau dia pergi Saturday, tapi point dia tak tinggi, itu yang menakutkan. What if kalau dia permainan dia average sahaja? Kalau dia point tinggi tapi dia permainan average, dia masih lagi akan berada dalam top 8 itu. Betul. Tapi kalau dia punya mata average tetapi point yang dia bawa daripada 2 hari permainan dalam lingkungan 20-30 tak cukup. Tak cukup sebab dekat last chance Saturday tu kalau kita tengok kan untuk mereka masuk dalam top 8 itu perlukan juga 70-80 mata secara keseluruhannya sebab yang nombor 1 ya macam Vampire mendapatkan 111 mata lebih kurang macam itu. Itu yang nombor 1, nombor 2, nombor 3. Yang di nombor 8 itu pun mempunyai permintaan yang tinggi. Memang betul lah macam kau cakapkan. Dah lah hari ni adalah hari terakhir sebenarnya untuk Geek Fam bermain di dalam stage ni. Perlu make sure baki 4 game mereka perform. Wajib itu betul wajib. Sebab kau tak boleh macam betul-betul harapkan okay, hari Sabtu aku akan perform. Dia tak tahu. Don't take the chance. Ya, betul. Kalau boleh settle ke sekarang, settle ke sekarang. BTR dengan 65 mata walaupun mereka berpeluang untuk menjadi pasukan sebagaimana Void bermain mendapatkan benchmark 100 mata juga. Tetapi BTR akan dijatuhkan 2 orang sudah. Boom. Lebih berkesan di dalam kawasan ini dengan 4 player mereka masih lagi hidup. Tapi Yami dengan dia punya DBS memang tidak ada. Anda pergi ke farmasi, anda pergi ke hospital, ubat dia tak ada bro. Ya, benar sekali. The only reason kenapa Zaxi masih lagi hidup kerana Yami tak nampak dia aja. Yep. 3 orang sekarang ini dalam keadaan knockdown. Altusra pun terbunuh. Tiga semua BTR dalam keadaan knockdown. Sebenarnya kalau dia menang fight ini, dia sebenarnya boleh selamatkan semuanya. Tapi masalahnya kau berlawan dengan Yami. Dia dapat tu. Dia dapat. Walau BTR tak akan hilang sesiapa. Wow. Boom yang akan terkejut pada waktu ini. Dan BTR daripada satu, kalau dikatakan daripada bahasa Indonesia, blunder. Ataupun blunder lah. Ataupun kesilapan kan. Ya. Tiba-tiba menjadi satu clean fight. Sebab mereka akan hidup balik 4 orang mereka. 8 follow saya kat IG. Saya nak beritahu je lah. Rocky Mania.
Jubur. Depan dia, wow. Rocky kalau dia komit kepada tembakan tersebut mungkin sudah dapat. Sebenarnya tadi kita cakap kan tim ni yang ada kedudukan yang baik. Kalau pick ni dapat diratakan dekat sini, Todak pula akan ambil kawasan terbaik itu. Oh ya, benar. Before sikit sekarang dengan cocok cepat-cepat, Rocky akan beli api-api terlebih dahulu. Api-api akan sampai ke tempat targetnya menyebabkan player daripada pick ni bergerak keluar. Tapi Rocky perlukan masa untuk cocok first aid kit sebelum melepaskan tembakan. Tapi damage daripada api-api tu banyak. Yo, aku tak tahu kenapa dia sebenarnya macam boleh je mungkin belakang sikit cari angle yang lebih baik. Tapi tak tahu kenapa dia obses dengan api. Mungkin orang kata target fixation untuk duduk di kapet api tersebut. Dan Rocky akan mendapatkan beliau dengan satu perlawanan yang bagi aku agak kelakar jugalah apa yang dilakukan oleh Jubur itu. Aku rasa dia kena scam dengan peribahasa. Dia kawan. Tapi api ni kecil-kecil kawan. Kan, betul. Bila besar dia lawan. Yeah. Api itu memang besar di tempat yang dia tidak jangka-jangkakan. Dia terpijak api itu beberapa kali. Menyebabkan dia jatuh. Misery, ya tapi baru circle ke-3. Sempat atau tidak untuk dia masuk ke tepi pantai ni. Tapi YO2 sudah pun bersedia di sini. Jatuh pada zona sebenarnya malang bagi mereka. Tinggal satu orang player saja masih lagi hidup. Yang sekarang ni akan melakukan renangan. Akan dilihatkan oleh seorang Razor. Itulah player yang sudah pun knockdown di next player last. Kalau rata di sini, tiada mata yang mereka akan dapatkan. Tapi mereka ada mata kutipan yang agak baik sudah setakat ini. 50 mata ada di dalam tangan. Stage 3 permainan yang kesian ni dekat siapa-siapa yang berenang ni je. Kau tunjuk kepala sedikit saja kan. Orang boleh nampak dah. Sebab dia macam surface yang clear kan. Ya, yeah, betul lah. Tapi itu akan mendapat satu saja markah daripada kerataan yang berlaku. Dan Yan akan dijatuhkan pada waktu yang sama oleh Voin Key. RRQ akan dilanggar oleh pasukan Yal. Tapi okey, 2 lawan 3 sebenarnya situasi ini. Asal walaupun satu player yang berkualiti, satu pemain yang berkualiti yang agak veteran dalam permainan. Macam mana nak mengendalikan? Alamak, apakah circle ini? Wih, circle boleh pergi kawasan air kah ini? Ini satu perkara yang mungkin tidak dijangkakan oleh sesiapa. Tapi Tanjung Harapan punya area akan dipegang oleh Yal. Tadi RRQ cuba untuk melihat Yal semasa pergaduhan mereka bersama dengan tim NKT. Kerana ni jodoh mereka berjumpa sekali lagi. Tapi number advantage yang tadi RRQ ada dah hilang. Kerana mereka tinggal 2. Stage 4 permainan kita pada ketika ini dengan 31 orang yang hidup. 11 tim bersama dengan kita. Tim Malaysia kita masih lagi ada YO2, Euro Lions. Kemudian kita ada Script VIP. Ya. Dan Todak full squad. Kita ada Todak pada ketika ini yang sudah pun ada satu mata penyingkiran. Tapi sekarang ni kita pada Palion. Oh, yo. Tapi ada backup. Sudah pun sampai. Backup itu akan mendapatkan knockdown tersebut juga. Lion satu lagi mata untuk mereka. Ada something yang pergi ke kawasan Lighthouse. Tapi kita selalu cakap benda ni je. Siapa yang langgar Lighthouse selalu tewas no matter apa advantage yang kau ada. Adakah BTR akan menidakkan tengok je 1 lawan 4 ke tu je. Ya. Pun diorang boleh kena knock. Ini daripada dulu benda ni tak boleh ditukar. Siapa langgar Lighthouse dia akan mati. Dan BTR langgar Lighthouse. Dan sekarang ni mereka ada peluang untuk diratakan. Dah rata dah. Aku tak tahu kenapa kat sini ada curse ke apa. Tuan rumah yang pegang kawasan ni akan selalu menang. Betul. Tapi tengok kan, rasanya Flash boleh menunjukkan mengapa perkara ini berlaku. Sebab backup yang ada daripada untuk player yang jatuh dekat Lighthouse tu terlalu banyak. Daripada kiri ada, daripada jambatan ada, daripada rumah sebelah ada. Dan mereka langgar lagi dengan 2 orang dalam satu bagi untuk retake, untuk merusuh kembali kawasan tersebut. Dan mereka percaya BTR sekalipun, macam kau cakap, BTR yang memang tengah super ada momentum sekarang ni pun boleh gagal kat Lighthouse tu. Gila-gila lah Lighthouse tu. Daripada zaman China lagi macam gitu je. Ya, betul. Lighthouse yang cukup pelik. Ya, tapi dalam mana-mana ni rumah api dalam cerita-cerita hantu pun memang selalu berhantu kat situ kan. Bapa si Aquaman dia pun kerja kat Lighthouse. Betul. Saya tengok lain cerita Aquaman hari tu. Ya. Aku cuba tengok tapi lepas setengah jam tidur. Oh, kita yang nombor 2. Oh, nombor 2 tak tengok lagi. Sebab saya boycott Amber Heard. Ya. Tapi pada ketika ini kita akan melihatkan pergerakan daripada Yal mencari RRQ. Dijumpai RRQ. Diratakan pada ketika ini Yal 6 mata penyingkiran. Masih lagi ada circle. Harap-harap circle air supaya anda dapat melihat perkara. Sebenarnya circle air ada peluang, pernah berlaku sebelum ini. Ya. Benda yang terlalu rare. Dia seperti mencari
jarum di dalam lautan punya rarity lah. Ya, betul, sangat setuju dengan perkara itu. Kali terakhir dilihatkan di kawasan ni yang dia betul-betul pergi ke air, tapi widely known ataupun memang diketahui bahawa ia perlukan circle ini akan pergi ke tempat yang boleh dipijak. Tak kira betapa susah nak pergi tempat dipijak tu lah. So, kita pernah nampak RRQ bermain dekat batu tu. Sebab batu tu ada tempat pijak. Tapi tempat yang kau boleh pijak tu, sama ada kau lompat dengan kereta ataupun kau daripada payung terjun kau terus ni batu ni. Batu ni dia tutup circle. Ada tempat pijak, ada dekat atas tu. Tapi macam mana kau nak datang daripada bawah? Tak boleh naik ke atas. Ya. Ni adalah arwah Agus selalu cakap, playable area. Ya. Kena ada playable area, baru circle akan pergi ke situ. So sekarang ini nampak circle memang akan pergi ke playable area. Sekarang lebih daripada 50%. Sudah pun meliputi kawasan daratan. Ya. Peluang tertinggi untuk pasukan Malaysia sebenarnya adalah daripada Todak. Dengan 4 orang. Sebab Pygmy tadi mereka yang jatuhkan 1 orang daripada Pygmy tersebut. Dan sekarang mereka ada coverage daripada bahagian bawah di mana tidak ada orang yang akan contest, akan menyerang mereka daripada bahagian belakang. Jadi Todak ada peluang yang agak besar untuk waktu ini. Todak juga adalah orang asing di dalam Super Sunday selain daripada pasukan Malaysia 3 yang lain, iaitu YO2, Creep VIP dan juga PEA. Kalau mereka membuka satu chicken dekat sini, peluang mereka terbuka sebenarnya. Benar. Itu memang tak dapat dinafikan dan mereka sebenarnya ada peluang yang besar kerana Pygmy ada 3. Dan kedudukan Pygmy ini mungkin akan dikontes oleh Void juga. Harap-harap mereka boleh third party. Todak. Tak boleh lupakan juga, inilah kawasan perairan je. Inilah kawasan di mana Todak melanggar. Ya, benar. Di laut dalam boleh melompat ke kawasan di mana Pygmy berada. Memang Todak boleh melompat ke kawasan daratan itu disebabkan ada cerita yang dipanggil Singapura dilanggar Todak sebelum ini. Lepas tu ada satu budak nama dia Hang apa? Nadim. Hang Nadim. Oh, cerita tu menyayat hati sebenarnya sebab aku tengok version yang hitam putih tu. Ya. Sedih budak tu. Ya, budak tu di betray, dikhianati. Sebab dia pandai. Sebab dia pandai, betul. Aku tengok dekat RTM 1 masa zaman-zaman dia orang selalu play movie black and white. Ya. Rocky. Todak langgar, itu tema kita pada waktu ini. Tapi satu-satunya pasukan yang ada 4 orang selain daripada Todak adalah Flash. Dan Flash salah tempat mereka pergi. Tak kena. Alah, Stone. Dia terlepas peluang terjun air terus. Bye. Terkantoi sudah. Ya. Ada peluang tadi untuk dia dapat knock dan bunuh secara langsung. Tapi peluang itu akan hilang. Dan kita kalau circle ni tarik, mungkin Todak akan ada peluang sebab eventually tim itu kena terjun ke bawah. The moment dia terjun ke bawah, sebenarnya Pygmy akan ada visual paling cantik ke atas tim Flash. Tapi sekarang kita nampak beberapa tim tengah berenang termasuk Creed top 7. Kita ada 2 tim Malaysia, 3 sebenarnya tim Malaysia. Ya. Cuma 2 daripadanya ada dalam air. Benar. Dan Yal pula mereka rasanya akan okey dengan apa saja yang berlaku dekat sini sebab tak boleh nak buat apa. Satu lagi mereka sudah ada 6 mata penyingkiran, menjadikan mereka yang terbanyak sekarang ini. Daripada segi elimination point, Todak mendapatkan 5 sudah. Leon akan dijatuhkan oleh Void Key, memang akan ditamatkan nyawanya juga oleh orang yang sama. Keluk juga sama, meninggalkan 1 saja player. Untuk pasukan Yal, dia akan menjunam masuk ke dalam air untuk memastikan nyawanya, hayatnya bertahan dengan lama sedikit. Sebab sekarang ni sudah top 6. Jadi markah sudah pun berubah daripada 1 menjadi 2. Apa yang akan cuba dilakukan? Todak kalau dia dapat circle seterusnya memang sangat-sangat lazat. Tak dapat. Tapi okey, rumah Pygmy inilah yang paling sedap ni. Aku suka panggil rumah NED. Sebab ada ketika mereka suka kawal kawasan ni, tapi advantage rumah tersebut adalah siapa-siapa yang nak bergerak daripada kawasan jambatan boleh ditembak dengan mudah. Cuma sekarang ini jambatan masih lagi kawasan circle. Kita lihatkan Flash juga ada hantar player ke atas bukit. So mereka akan ada visual tambahan daripada kawasan belakang. So Pygmy tak boleh tembak dengan sewenang-wenangnya pada ketika ini. Stage 6 permainan kita ada 15 player dengan 6 tim, di mana separuh daripadanya adalah tim Malaysia. Ya. Peluang terbesar of course ada pada tim yang ada di daratan lah. Itu Todak. Pelik gila kan tim Todak yang ada kat daratan pada ketika ini. Ya, betul. Rocky dan The Gang. Okay, mereka akan lawan dengan Flash. 4 lawan 4 sekarang ini.
Tam, nyawa masih lagi tinggi sebenarnya. Ada informasi daripada rakan-rakan yang lain. Di situ ada beberapa tim flash sekarang ni tengah tutup. Baling grenade tangan. Satu akan dipaling di kawasan atas. Ada satu Victor juga. Victor melihat. Victor menembak sekarang ini. Tam juga akan knockdown. Cleon juga akan knockdown. Alah, malangnya. Yap. Todak hilang terus. Tapi sebenarnya playmaker untuk pasukan Flash ini memang bukan orang yang dekat depan-depan ni, tapi Wunti ni yang duduk di bahagian atas. Dia yang memberitahu informasi Tam berada dekat mana, Rocky ada dekat mana. Dia yang nampak segala-galanya. Jadi itu yang menyebabkan persembunyian yang dilakukan, oleh pasukan Todak langsung tidak menjadi. Kesudahannya hilang empat-empat pasukan Todak begitu sahaja dengan markah elimination yang mungkin ada potensi untuk jauh lebih tinggi. Tapi satu skirmish ataupun pergaduhan yang malang, tiba-tiba Yal ada peluang yang agak baik juga. Ya benar, Yal ada 2. Yal. Oh, Voke punya lama. Dia menyelam, nyawa sudah tidak ada. Dia tidak boleh heal up, melainkan dia naik sedikit ke kawasan daratan. Kalau Yal chicken ni memang impossible chicken. Sejak 7 mata penyingkiran. Yo. Untuk Yal, crit nombor 5. Kalau Yal chicken ni gila lah. Yap, tak mustahil sebenarnya sebab Pygmy akan dipaksa untuk berlawan dengan pasukan Flash terlebih dahulu. So, kalau timing yang dibuat oleh pasukan Yal tepat, yang di mana sekarang kita sudah sampai ke top 3, akan memberikan mereka 5 mata sekarang ini. 12 mata minimum untuk Yal. Memang boleh lah sebenarnya Flash. Ya, Pygmy macam akan force fight dengan pasukan Flash. Memang terpaksa lawan pun. Boleh jadi third party sekarang ni Yal. Game Sunhawk mereka nombor 4. Sekarang sudah pun mereka memperbaiki ke nombor 3. Masih lagi ada 2 orang player yang hidup. Jejaka yang boleh suntik dan pro player kita. Olio, dua-dua boleh diharapkan di circle-circle akhir ini. Pygmy akan letakkan 2 orang askar mereka ke arah Yal. Di mana keep on bertukar-tukar juga mereka punya pergerakan kamera. Manakala tim Flash sekarang ni membuka sebesar-besar yang mereka boleh. Olio nampak beberapa pergerakan. M4 ada di dalam tangan. Apakah pilihannya? Dia akan mengepron. Back masih lagi ada. Circle seterusnya je. Ya, akan menentukan. Tapi Flash sebab dia... Oh, wow. Separuh air juga yin and yang. Yap, tapi itulah masalahnya dengan nombor yang ada daripada segi remaining itu adalah nombor ganjil. Ini menyebabkan Flash mengetahui bahawa mereka bukan berlawan dengan satu pasukan saja. Dan Flash telah membuat satu pembukaan yang besar untuk melihat di kawasan-kawasan yang mungkin sekali tidak berdekatan dengan Pygmy. Kerana mereka tahu ada satu lagi pasukan yang lain selain daripada Pygmy yang mereka kena lawan. Sama ada menerusi kiraan daripada kill feed ataupun mereka menjangkakan membuat kesimpulan menerusi remaining 9 itu. Jadi Flash telah melakukan tindakan yang agak bijak, tetapi disebabkan bulatan ini pergi ke bahagian atas atau bahagian utara, terpaksalah untuk mereka juga melakukan rotation. Walaupun tidak memberikan mereka peluang yang besar. Ini masalah ni ada look nampak. Suntik dia bro. Terlepas. Tapi akan bermain di kawasan pantai. Ada look akan mengawal kawasan pantai ini. Rasanya tak boleh dilihatkan oleh sesiapa. Tapi Flash sekarang ini akan menyerang Pygmy. Dan di tangan akan dimasak ada 5 butir untuk dilemparkan. Tapi ini bagus. Flash lawan Pygmy terlebih dahulu. Kawasan pantai boleh diambil sebenarnya oleh Yudo Alliance. Satu jatuh dibunuh secara langsung. Tiada lagi nombor advantage bagi Flash. 3-3-2. Itu nombornya pada ketika ini. Stage ke-7 permainan kita, Pygmy. Satu lagi grenade akan dimasak. Dibalik kena target. Dapat 1, dapat 2. Flash hampir-hampir ke lobby. Terbakar. Vexi tersalah keluar. Dia keluar daripada asap tu. Nyawa tiba-tiba tinggal sikit. Tetapi masih lagi dapat menyelamatkan nyawa dia. Tapi ini memang peluang yang besar untuk Yudo Alliance. Akan tetapi Flash masih letakkan satu orang. Dia sangat-sangat jauh. Dapat satu lagi Flash. Last guy. Itulah jejaka yang bermain di kawasan pantai yang ada look sudah pun lock kepala dia. Dia ada satu option saja. Pergi ke belakang saja. Kau ke kiri, kau mati. Olio masak grenade. Grenade dimasak, balingan dilepaskan, letupan berlaku. Dapatlah! What is that, bro? Gila-gila lah Olio. Ini akan menyebabkan rasa kucak kacir. Tetapi Olio, risiko mungkin terlalu tinggi dekat sini. Tak ambil, malangnya. Terlalu besar risiko ini ambil. Adilo kena lawan terlebih dahulu. Suntik cantik. Memang cantik suntikan dia. 1 lawan 2 sekarang ini. Tapi Pygmy mungkin akan selamatkan rakan dia terlebih dahulu. 1 lawan 3, ada look, ada DBS untuk kena pakai. Dia akan ditekan sekarang ini. Kedudukannya diketahui.
Tapi tidak dapat dilihatkan. Lebih high ground diperlukan oleh player Pikmin untuk melihatkan pada Adik Luke. Adik Luke kena close the distance. Yap. Tapi sebenarnya dia boleh menunggu. Dia boleh menunggu sebab Pikmin kena masuk dekat sini. Tapi masalahnya situasi ni memang guarantee 1 lawan 3. Adik Luke memang betul-betul kena main macam orang gila kat sini. Kenderaan akan diambil sekarang ini. Dia cuba untuk melanggar mungkin. Tapi Adik Luke kalau dia laju, dia boleh jatuhkan kedua-duanya. Mereka akan turun untuk menembak terlebih dahulu. Tapi batu akan dicari. Batu dijumpai oleh Adik Luke. Grenade tangan dimasak dibaling oleh 2 orang. Letupan berlaku. Winner-winner chicken dinner. Pikmin daripada Indonesia. Tapi cantik permainan daripada Yal. Ya, memang betul. Timing yang digunakan. Itu adalah sekali tak sepatutnya boleh sampai ke top 2. Tapi mereka berjaya sampai. Pikmin semalam. Markah yang mereka kumpul terlalu minimum. Hari ini kedatangan kembali untuk mereka. Syabas diucapkan kepada Pikmin, tetapi Euro Lions membuktikan kenapa mereka adalah pakar air angle. Situasi yang tak sepatutnya mereka boleh dapat nombor 2. Mereka adalah pasukan antara yang paling lambat sekali masuk ke dalam pulau. Paling lambat. Ya, perenangan mereka juga paling lama juga mungkin. Tapi sekarang ni mana-mana cakap dia team stats kita Pikmin akan mendapatkan total elimination sebanyak 7 campur 2 berapa je? 9. Mereka 19 mata bagi round ini sahaja. Dan ini adalah of course kita punya tim yang kita predict akan menang the moment circle itu pergi ke pulau tadi. Ya, betul. Dan memang mereka berjaya untuk dapatkan kemenangan tersebut dengan advantage kawalan pulau yang mereka ada. Ya. Dan compound mereka pilih juga adalah compound paling tepat ketika circle-circle akhir. Tapi inilah damage yang diterima. 265 damage yang dia deal. 672 team contribution 31%, survival time 26-31 saat. 3 elimination untuk Vaxi daripada Pikmin. Ya, Pikmin akan mendapatkan markah yang signifikan untuk mereka sebab mereka ketinggalan jauh semalam. Kali ini dia buka angle dengan Winner Chicken. Jadi tiba-tiba pasukan ini akan ada harapan yang tinggi balik. Tapi ini akan mendatangkan masalah kepada pasukan seperti NKT yang tak dapat markah apa-apa sangat tadilah. Tapi aku takkan tipu. Logo dia comel gila. Iyalah, itulah. Tetapi travel distance 3329 meter. Throws use anda boleh lihatkan data-data ni lah. Tapi full ini squad time dia minit. Apa dia? Full squad time dia meminit je untuk Yal. 5 minit. Ya, mati awal tadi. Ya, mati awal. Ya, cuba bayangkan kalau dia ada 4 player tadi. Itulah, habis lah. Habis sudah. Tapi Yal bermain dengan cukup-cukup baik. Nombor 4 sekali, nombor 2 sekali dalam 2 game yang dimainkan. Chicken semakin lama semakin menghampiri mereka. Pada ketika ini, kita harapkan ia akan berlaku di map yang seterusnya. Sekali lagi, tim terkuat di map ini, Yal akan pegang. Oh ya, memang tak dapat nafikan lah. Dan ada lagi 2 angle untuk dimainkan. Yal memulakan hari dengan baik, tapi kita lihatkan kepada highlight saja terlebih dahulu.
main. Ya, betul. Dan di sini pick me 19 markah, Yal dengan 14, ikuti Flash juga dengan 14. Vampire dengan 8, 7 untuk Todak, 7 untuk Void, RQ dengan 5 dengan BTR 4 markah. Tapi satu benda yang memang kita ada bincangkan pada minggu lepas sekalipun, aku rasa Yal dengan Sam 9 ada sedikit hari-hari yang dia goyang sikit lah. Tapi Yal ni memang nampak tim yang dah bersedia untuk angkat piala sebenar-benarnya dalam PMSI Grand Finals. Nampak macam tu lah. Sebab aku tak boleh bagi tahu. Ada beberapa pasukan yang kita boleh nampak, oh hari ni dia main tak ni sangat, tak macam Sam 9, tak macam Geek Fam. Tapi Yal sentiasa main macam Yal. Ya, benar. Sistematik lah. Tapi satu benda yang dia konsisten juga ialah Miramar dia gagal lah. Mungkin dia adalah versi BTR boring Malaysia. Betul. Dia stable. Betul, stable. Tapi dia lebih flashy sebenarnya. Sebab ada adik look. So flashy part tu diletakkan dekat beliau. Tapi dah sampai masa di mana Yal